Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua murid-murid tahun 6 Venus yang Ustaz kasihi dan sayangi sekalian, Alhamdulillah berjumpa kita sekali lagi dalam pengajaran PDPR 3.0 pada minggu yang ketiga. Okey, 2 minggu lepas kita telah bercuti dan 2 minggu sebelum itu kita menjalani PDPR, dan Alhamdulillah hari ini adalah minggu ketiga kita menjalani PDPR yang pada asalnya dijangka sekolah dibuka pada minggu ini, pada asalnya lah. Tetapi oleh kerana pandemik ini tidak reda, maka disambung untuk lebih lama lagi, iaitu 5 minggu kita akan PDPR, dan 2 minggu setelah itu kita bercuti lagi, iaitu cuti penggal. Okay, tak apalah. Okay. Tetapi tugas sebagai guru, Ustaz harus menyampaikanlah pengajaran walaupun dalam kaedah macam mana pun yang Ustaz buat, janji penyampaiannya ni sampai kepada murid. Jadi kaedah Ustaz yang Ustaz gunakan untuk memudahkan kamu semua adalah melalui rakaman video ini, dan Ustaz sebarkan kepada kamu melalui grup WhatsApp ataupun Telegram lah, dan Ustaz masukkan di dalam YouTube untuk memudahkan murid-murid untuk melayari atau melihat semula apabila terlepaslah pengajaran pada minggu-minggu ataupun hari-hari yang Ustaz ajar. Baiklah, pada minggu ini insya-Allah Ustaz akan teruskan sesi pengajaran. Okey, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai dalam bidang akidah, dan tajuk kita pada hari ini adalah berkenaan dengan syirik. Okey, syirik. Okey, jadi sebelum Ustaz mulakan pengajaran Ustaz, seperti biasa, apa yang perlu kamu ada adalah buku teks Pendidikan Islam tahun 6. Okey, dan buka muka surat 102. Ustaz ulang, apa yang perlu kamu ada sebelum Ustaz memulakan sesi pengajaran ini. Okey, yang kamu perlu ada adalah buku teks Pendidikan Islam tahun 6 dan juga buka muka surat 102. Okey, pelajaran ke-9, jauhi syirik. Okey, mungkinlah Ustaz pernah ajar tajuk ini di dalam kelas masing-masing, tetapi Ustaz mengulang semula supaya topik ni kita lebih faham dan kamu semua dapat memahami tentang maksud syirik, pengertian syirik yang sebenarnya. Okey, mungkin antara kamu semua mungkin pernah sebut, syirik, kau ni syirik lah. Kan sekarang trend kan, kau ni syirik lah, syirik. Tetapi barangkali mungkin ramai yang tidak tahu maksud sebenar syirik. Okey, mereka mungkin hanya tahu maksud syirik je, sebutan syirik saja, tetapi tidak tahu apa itu maksud syirik. Jadi hari ini Ustaz akan jelaskan apa itu maksud syirik yang sebenar. Okey, baik, rujuk surat 102. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Okey, tengok mudah saja. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Menyekutukan itu bermaksud menduakan Allah. Menduakan Allah tu macam mana? Kita menganggap ada kuasa lebih besar selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita menganggap bahawa ada kuasa yang lebih bagus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu menyebabkan kita telah mensyirikkan Allah SWT, dan dosa syirik ini adalah sebesar-besar dosa dan tidak diampunkan oleh Allah SWT kecualilah kita bertaubat dan kembali semula kepada ajaran Islam, iaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Okey, baik, kena ingat tu, jangan sesekali kita mensyirikkan Allah. Itu maksudnya. Syirik tu tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah SWT. Syirik boleh berlaku sama ada dari segi perkataan, perbuatan dan i'tikad. Okey, perkataan tu apa kita cakap lah. Okey, contohnya, aku rasa puasa tu lebih bagus lah. Aku rasa dia tu boleh aku rasa tak ada siapa pun boleh lawan dengan dia. Contohlah, kamu suka Superman, aku rasa Superman tak ada siapa boleh lawan dia. Itu pun kadang-kadang daripada segi ucapan perkataan kita ni pun dah boleh mensyirikkan Allah SWT. Jadi kena hati-hati dengan ucapan kita. Okey, perbuatan tu jelas lah. Okey, seperti orang menyembah berhala. Menyembah berhala ni masuk menyembah patung. Okey, menyembah berhala-berhala yang dianggap sebagai Tuhan, menyembah matahari, menyembah bulan. Okey, menganggap alam sekitar ni adalah Tuhan yang melindungi dia dan sebagainya. Jadi perbuatan ni kita boleh nampak jelas. Okey, jadi inilah yang menyekutukan Allah SWT, iaitu boleh jadi juga dia sebenarnya dah keluar daripada Islam. Okey, I'tikad ni keyakinan lah. Keyakinan kita anggap macam Kristian menganggap bahawa
Okey, Jesus Christ, mereka percaya pada Jesus Christ. Jesus Christ ni pada fahaman agama Kristian uh, adalah Nabi Isa alaihi salam. Mereka percaya kepada Nabi Isa alaihi salam. Okey, dalam beberapa bab memang ada persamaan antara agama Islam dengan agama Kristian, tetapi tidak sama sekali dalam bab akidah. Okey, dalam bab akidah, okey, Allah tu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan seperti mana agama Kristian percaya. Sebab itu ada surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Allahus Samad. Okey, dan Allah tu Maha berkuasa. Lam yalid wa lam yulad. Okey, Allah tu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada seorang pun ataupun satu pun yang setara dengan Allah SWT ni. Tak ada yang setara. Faham? Maksudnya Allah tu yang paling berkuasa. Okey, tak ada. Okey, seperti fahaman agama Kristian, mereka percaya bahawa Allah tu ada anak. Okey, mereka percaya kepada Allah tetapi kata Allah tu ada anak. Okey, anaknya adalah Jesus Christ dan sebagainya. Okey, jadi kita tidak sesekali seperti itu. Okey, jangan kita anggap kita seperti agama lain. Tidak. Agama yang paling benar di sisi Allah SWT adalah agama Islam sahaja. Okey, hukum mensyirikkan Allah SWT adalah haram. Okey, haram. Haram ni bermaksud dosa besar kalau kita buat. Okey, perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Okey, benarlah seperti Ustaz sebut tadi tu, paling besar. Okey, dalam banyak-banyak kategori dosa ni Allah sangat murka. Bayangkan Allah yang mencipta kita, tiba-tiba kita mengaku ada Tuhan selain daripada Allah. Okey, diumpamalah, perumpamaan Ustaz bagi kat sini, kita cipta satu robot. Okey, robot tu mungkinlah boleh bergerak, boleh bercakap. Tiba-tiba okey, dah bertahun-tahun lamanya dia mengaku bahawa dia tidak mengaku kita sebagai Tuhan yang menciptakan dia. Apa perasaan kita? Na'udzubillah. Okey, tak ada satu pun yang boleh menyamai Allah Ta'ala. Okey, ini hanya perumpamaan. Cumanya perumpamaan begini boleh mendatangkan sebenarnya okey, kemukaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Okey, jangan kita sesekali mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu pun. Okey, dan dijanjikan azab yang sangat pedih. Okey, ingat tu, azab yang sangat pedih. Okey, syirik terbagi kepada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Yang ini Ustaz akan jelaskan pada pengajaran berikutnya. Okey, dalil. Okey, dalil nakli. Nakli ni adalah dalil daripada Al-Quran ataupun hadis. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah. Okey, ayat 22. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Okay, Allah Ta'ala cakap janganlah kita menyekutukan Allah dengan sesuatu, padahal kita tahu sebenarnya Allah tu yang paling Esa. Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhanku Esa. Esa tu maksudnya satu. Tak ada satu, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat, tak ada lima. Faham Okey, jadi Ustaz Arab, murid-murid fahamlah pengajaran hari ini berkenaan dengan maksud syirik. Okey, syirik itu adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu, menduakan Allah dengan sesuatu. Lepas ni kalau kamu sebut syirik, kamu dah tahu dah, oh Ustaz dah ajar, Ustaz Izwan dah ajar, syirik ni adalah menduakan Allah Ta'ala atau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Okey, itu sajalah Ustaz rasa pengajaran Ustaz untuk hari ini. Okey, simple tetapi macam Ustaz cakap, okey, sesi pengajaran Ustaz ni paling kurang faham. Islam tu pun sama, paling kurang kamu faham. Kalau Ustaz ajar banyak-banyak pun ramai tak tengok dan ramai tak faham, itu pun sukarlah bagi Ustaz. Sebab tu Ustaz simple kan, supaya kali paling kurang pun kamu faham. Okey, konsep syirik ni. Dan syirik jali, syirik khafi ni Ustaz akan ajarkan pada pengajaran berikutnya pada hari esok lah, pada hari Rabu. Okey, jadi tugasan kamu, okey, kali ni kamu perlu salin nota di dalam buku tulis. Buku surat 102 ni Ustaz ajar. Siapa yang dah salin tu alhamdulillah, tak perlu buat lagi lah. Cuma kamu tangkap gambar yang kamu dah pernah buat nota tu dan kemudian hantarkan kepada Ustaz dalam grup Telegram lah. Okey, dan Ustaz harap kamu fahamlah tajuk kita, pengajaran yang Ustaz ajarkan ni berkenaan dengan maksud syirik. Okey, kenapa kita tak boleh mensyirikkan Allah, apa hukum syirik, semua Ustaz jelaskan dan berserta dengan dalil sekali. Okey, InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Rabu. Ustaz harap semua murid sihat walafiat dan masih bolehlah belajar
walaupun secara online ataupun secara rakaman ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.